Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua, moga bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang sedang menonton di Facebook Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA. Masya Allah, hari ini kita sangat berbesar hati sebab kita akan membincangkan satu topik yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam tubuh badan kita ini, dalam 60 ke 70% tubuh badan kita mengandungi, ya betul, mengandungi air. Dan kalau kita tengok, Masya Allah, dalam muka bumi ini Allah sengaja menciptakan 3/4 daripada muka bumi kita ini terdiri daripada air. Air lautnya, air tasik, air tanah, termasuklah wap udara. Dan sebab itu hari ini, Masya Allah, Tabarakallah, terima kasih diucapkan kepada Kementerian Alam Sekitar dan juga Air yang membawa topik yang cukup penting, yakni setitis air bermakna. Dan panel kita cukup hebat sekali. Kita bersama-sama, kita dah kira macam mingle around. Walaupun mereka ni, panel kita ni memang kalau kita baca biodata tu rasa macam besok pun takkan habis. Tetapi mereka sangat-sangat humble dan ini juga peluang kepada anda semua sebenarnya untuk memberikan komen yang mantap, yang TikTok yang berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Masya Allah, anda akan mendapat hadiah. Jadi bagi komen banyak-banyak, aktif, insya-Allah hari ini mana tahu rezeki anda untuk mendapat hadiah daripada Kementerian Alam Sekitar dan juga Air, insya-Allah. Dan saya dapat tahu juga kuda. Mula cakap kuda ke kuda? Yang saya tahu kuda aku lari gagah berani, jeng 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 jeng. Tapi kuda ni lain. Kuda ni adalah satu tim iaitu kutip sampah sambil riadah. Kuda, kutip sampah sambil riadah. Jadi saya bertanyalah kepada tim daripada KASA ni, dia kata memang setiap minggu mereka akan fokus antaranya dekat Putrajaya, dekat Bangi untuk bersihkan sungai-sungai di sana. Dan saya kata Masya Allah, ini ada satu perkara yang bila kita dengar sungai pun sejuk hati, apatah lagi satu ibadah yang cukup besar untuk manfaat kepada umat manusia itu sendiri. Masya Allah. Jadi kepada anda semua, sekarang ni please tekan copy ataupun tekan share biar ramai lagi orang melihat konten kita pada hari ini. Dan ia juga merupakan satu sedekah di mana apabila orang melihatnya, ia merupakan satu sedekah kerana khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang memberi manfaat kepada orang lain. Dan ini salah satu cara kita memberi manfaat dengan share seramai mungkin kepada keluarga kita, adik-beradik kita, sanak saudara kita, kepada mungkin pasangan kita untuk sama-sama melihat. Dan juga mungkin anak-anak kecil boleh tengok ke? Yes, exactly. Supaya mereka menghargai setitis air yang bermakna. Dan hari ini insya-Allah kita akan ada 2 pusingan insya-Allah, dan kita ada 3 orang panel dari pelbagai background. Ada yang duduk dekat office, Masya Allah, sibuk berbenar daripada dia punya lokasi itu. Memang seorang yang memang sangat busy. Yang seorang lagi kita pula semangat Malaysia, patriotik, ada benda Malaysia kat sana. Dan seorang lagi, Masya Allah, sangat lebih-lebih, sangat babi, sangat peramah daripada kita punya pertemuan. Ada je yang nak disembangkan. Saya pun percaya, Masya Allah, saya rasa saya paling kerdil sekali. Jadi saya sangat excited dan saya yakin anda juga excited untuk mendengar perkongsian daripada beliau. Jadi saya perkenalkan dahulu ahli panel kita yang pertama. Masya Allah, cantik, manis, berpakaian tudung pastel colour, menyelahkan lagi kesedaran wajahnya. Mungkin salah satu tipsnya banyak minum air kot. Nanti kita nak dengar perkongsian daripada Engineer Dr. Nurlida, merupakan Timbalan Pengarah Hidrologi dan Air Tropika Lembap Serantau Pusat Sumber untuk Asia Tenggara dan Pasifik. Satu nafas. Okey, boleh. Tak tahu macam mana nak belajar. Sebut je pun dah rasa nak habis nafas. Perlukan oksigen. Okey. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Kementerian Alam Sekitar dan Air Malaysia. Beliau memegang ijazah sarjana muda engineer dalam kejuruteraan dari University of South Australia. The English sikit lah bila Australia. Saya pernah pergi ke Australia untuk rasa hal antarabangsa. Memang satu negara yang memang sangat indah dan cantik. Masya Allah. Dan ijazah sarjana dalam sumber air dari Universiti Teknologi Mara dan Universiti Malaysia, PhD dalam hidrologi bandar. Saya sebut apa benda tu kita tanya nanti dekat doktor.
pengalaman, dia nak cakap pengalaman mungkin yang menonton ni pun tak sampai lagi usia ni kerana pengalaman beliau lebih daripada 27 tahun. Lebih daripada 27 tahun dalam hidrologi sumber air dan IWRM. Dan beliau kini mengarus perdanakan Eco-Hydrology Concept di bawah program kebangsaan IWRM sebagai Ketua Penyelarasan UNESCO bagi pusat, dan Dr. Nolida terlibat secara aktif dalam aktiviti UNESCO. Dan beliau juga merupakan pakar ahli negeri EOMS, Program Hidrologi Antara Kerajaan UNESCO Fasa ke-9 Sukan Petugas Strategi Jangka Sederhana. Beliau ialah penyemak katalog analisis hidrologi penerbitan UNESCO Volume 2 mengenai operasi takungan empangan untuk menangani bencana berkaitan air, kekurangan air dan kualiti air, dan terlibat dalam berkaitan analisa bencana sejak 1993. Ini betul ke datang daripada muka bumi? Macam daripada planet lain. Dahsyat sangat ni, Masya Allah. Dan beliau membangunkan model Malaysia banjir lumpur pertama pada tahun 2000. Masya Allah, tabarakallah. Belum habis lagi, tuan-tuan perempuan. Masih boleh tekan button share sebab panjang lagi berkenaan dengan beliau. Beliau berharap untuk meletakkan HTCKL sebagai pusat air kategori 2 UNESCO yang terkemuka dalam mempromosi IWRM untuk Malaysia. Air sebagai sumber untuk mata pencarian. Masya Allah. Apa khabar Dr. Nolida? Khabar baik, Haliza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, saya baca ni saya rasa macam saya tak boleh brain lagi. Penuh manfaat kan, dengan mentelaah ilmunya dan memberi manfaat kepada orang lain, termasuklah sungai dan alam sekitar. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan hari ini kita dapat mencontohilah ahli panel kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat untuk ummah dan juga alam sekitar, insya-Allah. Terima kasih doktor. Dan bagi saya beliau ni seorang yang sempoi. Sempoi sebab starting dia macam relax. Saya kata, janganlah macam tu, saya yang segan. Siapakah beliau? Beliau adalah engineer, teknologis, Dr. Safari bin Haji Mat Desa, pengarah Pusat Kajian Lembangan Sungai Nahrim, merupakan kelahiran Pulau Pinang. Kanda, Masya Allah, memperolehi ijazah Dr. Falsafah dalam penyelidikan pemodelan hidrolik pantai dari Universiti Kebangsaan Malaysia iaitu UKM. Professional Engineer with Practice in Certificate daripada Lembaga Jurutera Malaysia, BEM. Member kepada Institute Malaysia dan Teknologis Profesional daripada Lembaga Teknologi Malaysia, dan keahlian di peringkat antarabangsa pula. Oh, bukan kaling-kaling kita punya panel ni, dah peringkat internasional. Beliau adalah Asian Chartered Professional Engineer dan Associate Asian Engineer. Masya Allah, beliau banyak dan juga aktif terlibat dalam pelbagai jawatan kuasa working group berkaitan bidang hidrolik dan sumber air, baik di peringkat negara, bukan peringkat sekolah ya, peringkat negara ni, maupun luar negara seperti Editorial Board Member for Science Publishing Group New York. Orang pergi New York biasanya pergi shopping kan? Ini buat kerja apa ni kat sana? Masya Allah. Member of Newtown Fund Project for UKM and UPM collaborated with Durham University and Coventry University UK. Masya Allah, beliau telah berkhidmat di Jabatan Kerajaan selama 23 tahun, di mana pernah berkhidmat di Majlis Bandaraya Pulau Pinang selama 6 tahun, Jabatan Perikanan selama 6 tahun sebelum berkhidmat di Nahrim. Khusus sekarang ni di Nahrim lah kan. Sepanjang berada di Nahrim, beliau banyak terlibat dalam projek penyelidikan, perundingan, pembangunan produk, inovasi selain telah menerbitkan beberapa buah artikel jurnal. Masya Allah, kepakaran beliau adalah pemodelan fizikal hidrolik pantai. Assalamualaikum, apa khabar doktor? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan pengenalan tadi tu Cik Liza. Rasa seram sejuk dah ni. Saya rasa buat rap. Saya rasa buat rap lagu sebab rap ni kan dia punya sebutan-sebutan yang jarang dijumpai lah. Jadi saya tadi praktis jugalah bubble. Kalau orang-orang yang dalam industri seni ni kan dia sebelum nak menyanyi ni kena bubbling dulu. Supaya tak tergeliat lidah. So saya sebut okey doktor? Okey, setuju. Terima. Lulus.
kita belum habis lagi, kita ada seorang lagi Masya Allah yang backgroundnya memang tengah sibuk lah. Di bilik pensyarah Tukar background lah. background Dr. Hana, pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Awam, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina UKM sejak tahun 2005. Tapi wajahnya Masya Allah awet muda saya nampak. 2000 Masya Allah. Untuk webinar kali ini beliau beliau mewakili Persatuan Sahabat Sungai di mana beliau adalah Setiausaha Agung Kehormat. Beliau suka menjalankan aktiviti penyelidikan berkenaan dengan air, sisa air dan pengurusan sumber air. Beliau juga berkesempatan untuk melanjutkan pelajaran ke Korea Selatan. Annyeonghaseyo. Untuk United Kingdom untuk pengajian PhD. Dr. Hana dilahirkan dan membesarkan di Selangor. Samalah kita di Selangor, Masya Allah. Jadi apa khabar doktor? Alhamdulillah sihat. Haliza sihat ya? Saya Alhamdulillah. Sebenarnya seram sejuk tapi bila saya tengok wajah-wajah ahli panel kita ni, dia bekulkan saya sebab mereka ni Masya Allah tinggi ilmunya tapi very very humble. Percayalah saya. Nanti bila mereka dah start untuk berbicara, betul ke mereka ni ada level seperti itu tapi Masya Allah sangat sampai dan sangat dekat di hati masyarakat insya-Allah. Jadi tuan-tuan perempuan, kepada anda yang sedang melihat, sekali lagi anda boleh komen banyak-banyak, mana tahu rezeki anda untuk mendapat hadiah istimewa dan insya-Allah mudah-mudahan kita juga dapat manfaat daripada soalan-soalan anda itu semua. Jadi kita terus saja kepada soalan pertama kita lah insya-Allah. Okey, kepada Dr. Nolida. Okey, kalau kita tengok kan Masya Allah, tadi salah seorang daripada bersama dengan kita adalah Encik Zul. Dia kata cuba fikir ataupun cuba ingat kalau tiba-tiba rumah kita tak ada air kan kita akan rasa macam ya Allah kelang kabut. Sebab apa? Sebab kita nak masak guna air, nak minum guna air, nak ibadah guna air, semua benda guna air. Dan bila kata okey lagi 3 hari kita akan ada masalah air, semua biasanya akan dah jadi resah. Elektrik tahan lagi tapi jangan air. Jangan main-main dengan. Jadi kita tahu air ni sangat penting dalam kehidupan kita seharian dan kita masuk kepada lebih menyeluruh berkenaan dengan topik hari ini. Saya ingin bertanya kepada doktor untuk terangkan sedikit. Ramai nak tahu ni apa tu JPS dan apa fungsi JPS kepada masyarakat di Malaysia. Silakan doktor. Terima kasih Haliza. Assalamualaikum, selamat petang kepada semua hadirin partisipan di luar sana. Hari ini kita santai-santai ya. Jadi kalau kita tengok ni hari ni kalau di kawasan saya ni dah nak mendung dah ni. Dia mungkin akan hujan. Jadi kita terus kepada soalan yang telah dimajukan kepada saya. Kita buat sebagai perbincangan. Apakah itu JPS? Okey, JPS ni kalau J tu is Jabatan Pengairan dan Saliran. Kalau kita tengok bahasa dia jabatan tu is agensi kerajaan lah. Daripada agensi kerajaan tu memanglah bertanggungjawab kepada seluruh masyarakat. Kalau hari ini kita berkata mengenai setitis air sangat bermakna. Jadi topik hari ini memang betul bermakna. Sebab kita akan mengalami musim yang kering dan juga musim yang basah. Kalau kita tengok P pula, pengairan. Dan S adalah saliran. Kita ada air, kita ada keperluan untuk kita airi, di mana pengairan tu sangat penting untuk kita bercucuk tanam. Dan S tu is saliran. Of course saliran tu kita boleh melihat kepada dua perkara. Saliran sama ada apabila kita menerima hujan yang banyak dan juga apabila kita ingin menyalurkan air tersebut ke sesebuah bendang. Jadi Jabatan Pengairan dan Saliran ni saya rasa nama dia dah lama lekat di hati di Malaysia. Cuma kadang-kadang tu kadang-kadang kita dengar Jabatan Pengaliran dan Saliran. Salah tu. Sebenarnya Jabatan Pengairan dan Saliran. Itu yang betulnya. Jadi kalau sesiapa yang di luar sana mungkin daripada pihak-pihak akhbar ke apa. Jadi nama tu P tu bukan pengaliran. P tu adalah pengairan. Jabatan Pengairan dan Saliran.
Okey, kalau kita tengok jabatan di bawah Kementerian KASA ya, JPS adalah salah sebuah daripada jabatan di bawah KASA yang mendukung kepada keselamatan air. Di bawah fungsi menteri kita, menteri ni dia punya tugas dia tu, salah satu dari tugasnya adalah water security dalam bahasa Inggeris, dan dalam bahasa Malaysia dia tu keselamatan air. Jadi nama sinonim dengan kami tu Jabatan Pengairan dan Saliran tu memang itulah yang diletakkan oleh KASA, di mana tanggungjawab keselamatan air di bawah Jabatan Pengairan dan Saliran. Di Malaysia ni JPS adalah salah sebuah daripada jabatan teknikal selain daripada mungkin di sini para peserta atau partisipan mungkin tahu, ada yang tak tahu. Hanya dua sahaja jabatan teknikal di negara Malaysia, iaitu pertama JPS, Jabatan Pengairan dan Saliran, dan yang kedua adalah JKR, Jabatan Kerja Raya. Jadi sebahagian daripada projek-projek di bawah kejuruterannya projek, kita ditugaskan untuk melaksanakan projek-projek dalam bentuk kalau untuk pengairan, saliran, banjir, all those things, memang dia akan jatuh kepada JPS, di mana yang bangunan tu di bawah Jabatan Teknikal, which is JKR lah. Jadi itu adalah kita punya sinonim lah untuk JPS. Dan kalau kita tengok fungsi kita terhadap masyarakat, di mana fungsi JPS memang sudah tentulah untuk menjaga fungsi air dari segi water resources ya. Kalau untuk di bawah KASA tu, Jabatan Perkhidmatan Pembentong dan Bahagian Bekalan Air, dia adalah dalam kategori perkhidmatan. Tetapi JPS ni adalah di dalam kategori sumber air, di mana tajuk webinar kita ni setitis air adalah sangat bermakna. Jadi kita perlu huraikan dengan lebih lanjut kenapa setitis air itu sangat bermakna. Jadi fungsi JPS, kalau kita tengok sejarahnya pada tahun yang belakang-belakang tu 1913, kita adalah cawangan tali air di dalam JKR 1913. Tetapi setelah adanya masalah dari harga timah dan getah jatuh, maka masa tu Pusruhjaya British kerajaan British, dia kata we have to do something. Dia kata mana boleh ni, getah dah jatuh, timah dah jatuh, kita tak ada duit Malaysia tak ada duit. So mereka buat kajian. Bila mereka buat kajian, maka wujudlah satu cadangan di mana dia akan menggalakkan penanam padi bagi penduduk-penduduk tempatan, bukan setakat sumber kewangan menerusi getah dan timah. Dan penanaman padi ni pentinglah. Kita nak tanam beras kan? Beras penting, air tu penting, penjagaan air tu sangatlah penting. Jadi pada tahun 1931, cadangan untuk penubuhan Jabatan Parit dan Tali Air, di mana cadangannya adalah membentuk daripada cawangan hidrolik JKR. So daripada situlah 1 Januari 1932, maka JPS, Jabatan Parit dan Tali Air, asalnya adalah Jabatan Parit dan Tali Air, Haliza. So sekarang disebabkan keperluan sejagat lah, keperluan disebabkan faktor alam, faktor alam semula jadi, masalah pencemaran, masalah dari segi iklim, pusingan iklim yang menyebabkan kita perlu menjaga setitis air yang perlu kita tengok betul-betul, di mana setiap satu titis air kalau dapat dipenuhkan dalam satu baldi tu penuh satu baldi kan? Oh memanglah, memang perlu. Jadi JPS ni kita memang ingin memastikan keseimbangan di antara sumber air dan juga penduduk ataupun kehidupan sentiasa sama. Maknanya kalau sumber tu kita dapat, penduduk boleh hidup, manusia boleh hidup. Jadi dari segi keseimbangan sumber
dan guna pakai untuk livelihood lah, kalau dalam bahasa Inggerisnya livelihood, untuk kehidupan kan semua. Jadi itu adalah salah satu daripada peranan GPS. Maka kalau kita tengok keperluan masa kini, penyeimbangan air di atas bumi ini, ataupun kalau kita nak senang, kita mudah caranya, bagaimana kita nak mengimbangkan air apabila berlakunya keadaan, ada dua keadaan. Satu, apabila kita mengandungi lebih air. Satu lagi, bila kita ada kekurangan air. Jadi jabatan ni memang bertanggungjawab lah. Secara laymannya kena tahu bagaimana kita memastikan keseimbangan air apabila berlakunya kemarau dan keseimbangan air apabila berlakunya lebihan hujan menjadikan banjir. Jadi daripada situlah tertubuhnya berbagai-bagai program dalam JPS Malaysia, contohnya imbangan air negara, dalam bahasa pendeknya NAWAPS. Memang sangat terkenal. Dan yang satu lagi adalah projek ramalan ambaran banjir negara. Dalam JPS ni kita ada dua sektor, yang utamanya sektor bisnes untuk menjalankan fungsi-fungsi air, dan satu lagi tu kita ada sektor pakar, di mana kepakaran dalam itulah kita ada bahagian empangan dari kebentuk. So those ada contoh-contoh di mana bahagian yang non-teknikal ni diletakkan di bawah bahagian khidmat pengurusan ataupun bahagian sektor pengurusan. Jadi saya rasa boleh kot menjawab Haliza pertanyaan dan soalan, dan juga mungkin latar belakang JPS, di mana nama JPS tu sebenarnya Jabatan Pengairan dan Saliran. Terima kasih. Masya Allah, Doktor. Kena flashback ke zaman 1913 tu, saya kata Allah, rupanya lah dia kan. Dan bila kita Google, saya ada Google tadi, saya tulis JPS, memang akan keluar Jabatan Pengairan dan Saliran sebenarnya, Masya Allah. Dan daripada situ rentetan dan betapa perlunya untuk JPS itu ditubuhkan sendiri, dan baru saya tahu rupanya ada keseimbangan. Bila terlebih banjir kan, sekarang ni pun ada beberapa negeri yang sedang dilanda banjir. So di situ juga kiranya Doktor, JPS akan memainkan peranan lah. Yang banjir. Ya, sudah pasti untuk masyarakat. Dan kalau kemarau, JPS juga ada peranannya, Masya Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kita ada soalan yang seterusnya nanti selepas ini. Terima kasih di atas penerangan yang sangat-sangat padat tetapi ringkas dan mudah difahami, insya-Allah. Dan saya nampak kita punya Safari macam tak sabar, tanyalah saya, tanya. Pasal Nahrim pula, Masya Allah. Jadi kita nak tahulah kan, sebagai salah seorang yang bertanggungjawab dalam membuat kajian air ni, mungkin Dr. Safari boleh kongsikan apa yang sedang dijalankan di Nahrim dan peranan Nahrim dalam menjaga sumber air di Malaysia pula. Silakan, Doktor. Alright, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari moderator, Cik Haliza Helmi, rakan-rakan di talian, Engineer Dr. Nolida, Profesor Maria Dr. Wan Hana. Saya kena tarik nafas dulu. Sebab saya yakin gemuruh saya tak hilang lagi. Tapi tak apa. Mungkin dalam konteks ni kepada soalan yang dimajukan oleh saudara moderator tadi. Sebenarnya kita melihat kepada apa nak dibicarakan tentang tajuk setitis air bermakna ni, ya. Saya ingin mengajak pemikiran kita kepada tambahan lagi dua situasi. Kita bercakap tentang setitis air bermakna ni. Tapi tadi saya terima kasih juga banyak kepada Dr. Nolida, sebab Dr. Nolida tadi tu dia dah bawa pemikiran kita tentang pengairan, saliran, agensi teknikal dan sebagainya tadi tu, ya. Dr. Nolida sebut tentang air lebih, air kurang dan sebagainya. Kita ada situasi yang kita tengah bincangkan sekarang ini, setitis air begitu bermakna. Kita pergi ke dimension yang satu lagi, terlebih air, adakah bencana ataupun terkurang air, adakah ia sengsara? Wow. Jadi kita melihat kepada tiga situasi yang
benda ni semua berkaitan dengan air, akan tetapi kat mana kita rasa selesa, kat mana kita rasa kurang selesa dan sebagainya. Jadi yang di sini saya boleh gariskan setitis air bermakna merupakan satu situasi yang ideal, yang perlu kita hargai dan kita garapkan dalam pemikiran secara inklusif. Sama ada di peringkat perancangan dan ianya dihubung kaitkan dengan tindakan dalam memastikan kelestarian air terus terpelihara. Ya, kita punya keyword kat sini, kelestarian air terus terpelihara. Okey, jadi naratif bicara dalam konteksnya kajian ataupun penyelidikan yang disebutkan tadi itu dalam menjaga sumber air di Malaysia, membawa Nahrim ataupun Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia yang dipayungi oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA melaksanakan agenda penyelidikan dalam bidang air untuk negara. Ya, saya fikir Nahrim merupakan sesatunya agensi penyelidikan awam yang dimandatkan untuk menjalankan penyelidikan air dan persekitaran di dalam Malaysia untuk negara. Okey, tadi Dr. Nida cerita tentang 1913. Saya pun tercabar dan saya nak cerita tentang Nahrim pula sikit. Okey, evolusi Nahrim bermula seawal 1991. Kita tak ada lah begitu lama kan. Dan 1991 pada 2 Oktober melalui mesyuarat Jemaah Menteri ya yang mencadangkan penubuhan sebuah institut pendidikan berkaitan dengan hidrolik. Pada masa itu, penanda aras yang diletakkan oleh Jemaah Menteri dan Perdana Menteri Malaysia keempat pada masa itu, yang amat bahagia Tun Dr. Mahathir, adalah Puna India. Ya, Puna menjadi benchmarking kita pada masa itu. Okey, evolusi itu panjang. Ya, jadi tapi saya nak ceritakan tentang selepas 29 tahun daripada 1991 tu, menghampiri pada tahun 2020 lah. 2020 adalah tahun yang evolusi seterusnya, di mana pada 23 September kita tahu sebelum ini Nahrim National, dan saya sebut dalam Inggeris, bahasa Inggeris dengan izin, National Hydraulic Research Institute of Malaysia dijenamakan semula daripada Institut Penyelidikan Hidrolik tadi itu, keyword of hydrolik, kepada Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia. Ya, mengekalkan nama Nahrim juga. So H kat tengah tu daripada hidrolik beralih kepada H2O lah, H2O air ya. So jadinya Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia. Okey, dalam konteksnya peranan dan fungsi Nahrim pula. Okey, saya nak cerita kat sini. Tadi Dr. Nolida sebut tentang pelaksanaan secara fizikal, secara teknikalnya. Akan tetapi kita bawa minda para pendengar semua, adik-adik, ibu ayah, abang kakak di luar sana, tentang penyelidikan. Penyelidikan adalah satu proses yang berterusan, ya, di mana berlakunya satu proses penyelidikan tu ia tidak terhenti kat situ, diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan dan seterusnya penambahbaikan kepada penyelidikan itu memberikan suatu input yang seiring dengan aspirasi negara. Okey, peranan dan fungsi Nahrim. Nombor satunya kita ada 5 kat sini saya nak cerita 5. Nombor satu, menjalankan penyelidikan asas dan gunaan dalam sektor air seperti sumber air dan perubahan iklim, lembangan sungai, pantai dan oceanografi, hidrogeologi ni air tanah, serta kualiti air dan alam sekitar. Itu yang pertamanya. Okey. Yang keduanya, menyediakan perkhidmatan perundingan kepakaran khusus dalam menangani masalah berkaitan air. Dalam kalau kita sebut tentang tadi apa tu aktiviti utamanya adalah penyelidikan asas dan gunaan. Sekarang ni perkhidmatan perundingan yang mana kita Nahrim berkeupayaan untuk menyediakan perkhidmatan dalam bentuknya perundingan kepada agensi awam, pihak kerajaan maupun swasta. Kalau kita sebut dalam konteksnya perundingan, keupayaan Nahrim untuk menyediakan perkhidmatan pemodelan, ya, contoh dalam pemodelan numerikal maupun fizikal, sama ada dalam bentuknya pembangunan kawasan-kawasan di pantai, macam mana keadaan nak menangani hakisan pantai, macam mana pemodelan yang dijalankan untuk melihat kepada angkutan sedimen di dalam sungai, karakter hidrolik, input hidrologi dan sebagainya tadi itu. Dan yang ketiganya, menjadi penasihat dalam hal-hal berkaitan penyelidikan air dan persekitarannya. Yang nombor 4-nya, menjadi pusat rujukan kebangsaan. Kita menjadi rujukan, of course dalam menjadi pusat rujukan, kita selalu mengamalkan satu karakter berinteraksi dan juga berkolaborasi
Dr. Hana adalah salah seorang di rakan kolaborasi kita, UKM, Universiti dalam Malaysia, merupakan rakan kolaborasi yang kita rujuk untuk sama-sama bangun dalam sebagai pusat rujukan kebangsaan. Dan yang kelimanya, kita menjalinkan rangkaian kerjasama dengan organisasi penyelidikan dalam dan luar negara, terutamanya dalam aktiviti penyelidikan antarabangsa. Itu secara awalnya kita punya peranan, dan sudah tentulah kita ada visi dan misi yang perlu kita garapkan yang menjadi aspirasi kita. Saudara Heliza dan rakan-rakan pendengar, bila bercakap dengan pendidikan, last sikit bagi saya ruang sikit, kami di Nahrim tak boleh lari, kita tak boleh lari daripada aspek inovasi. Ya, seiring dengan Pelan Hala Tuju Inovasi Air Kebangsaan yang telah kita bangunkan pada 2021, Pelan Hala Tuju itu pada 2021 sehingga 2020, Nahrim amat giat membangunkan inovasi yang berpaksikan kepada 5 pilar utama, iaitu sungai bersih, result margin, air pintar, pengurangan risiko bencana dan juga pembiayaan air. Semua kita tak terlepas pasal air kat sini. Jadi itu adalah sedikit sebanyak tentang peranan Nahrim dalam kita nak menyampaikan kat mananya kepentingannya kita melihat kepada nilai setitis air tadi itu. Kita tak mau lebih, kita tak mau kurang, dan kita berada di satu situasi yang kita menghargai setitis air tadi itu. Itu saya daripada saya, Saudara Moderator. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Dr. Safari. Dalam penyampaian tu ada juga unsur-unsur humor tu. Itu pun saya dapat rasa kontrol tu. Kalau cerita kopi, rasanya lagi macam-macam lagi keluar. Okey, jadi kita webinar kan so kena kontrol sikit. Tak apa doktor. Doktor boleh luahkan lagi. Kun anta orang kata bahasa Arab, jadi diri sendiri kan. Boleh share lagi. Mungkin sepanjang doktor berada dalam Nahrim dah berapa lama? Di Nahrim dah masuk tahun ke-12. Ada tak pengalaman yang tak boleh dilupakan lah berkaitan dengan setitis air bermakna ni doktor? Pengalamannya, sebab beruntungnya saya berada di Selangor. Selangor selalu menghadapi krisis air. Yalah, kita tak nafikan secara berjadual ataupun tak berjadual, tapi kita perlu lihat secara kolektif benda tu. Bila tak ada air lah kan, bapak boleh tahan lagi, anak-anak menjerit kat bapak, tergolek bapak kan. Itulah cerita dia, pengalaman tentang air lah. Begitu bermakna setitis air ni, Saudara Heliza. Betul. Sebab akhirnya anak-anak akan cari mak, cari bapak juga. Dia nak cari kan. Sama lah walaupun saya usia begini, sebab duduk dalam satu keluarga lagi, ada mama, ada apa akan cakap mak air semua. Tapi hebatnya mak bapak ni, dia memang akan prepare siap-siap lah air untuk kegunaan anak. Baik, terima kasih banyak-banyak doktor. Kejap lagi kita yang seterusnya. Dan sekarang kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Wan Hana Wan Mokhtar untuk menyambung perbincangan kita pada hari ini, doktor. Doktor tahu pada hari ini tentang sahabat sungai. Mungkin ramai sahabat sungai itu apa fungsi pandangan dan juga mungkin pengalaman yang tak boleh bila bercakap berkenaan dengan sahabat sungai. Silakan doktor. Okay, terima kasih Heliza, moderator kita, sangat bubbly and make the webinar more, exciting. Okay. Jadi tadi kita dah dengar tadi Dr. Nurlida, dia pakai topi JPS iaitu agensi kerajaan, yang melaksanakan, Dr. Safari, Irada Pernahri yang menjalankan kajian. Jadi hari ini walaupun kalau tengok di website saya ialah UKM, tapi hari ini saya pakai topi Persatuan Sahabat Sungai. Persatuan Sahabat Sungai Malaysia ya. Saya mewakili form sebenarnya Friends of River Malaysia, kita English sedikit. Okay, jadi form ni ialah sebenarnya sukarelawan ya. Kita buat satu pasukan sukarelawan di mana Dr. Safari, Dr. Nurlida sendiri pun ialah salah seorang daripada sukarelawan form ni. Jadi aspirasi kita ialah untuk membentuk satu komuniti yang mana peka kepada kelestarian sungai. Jadi kita punya sebab kita kan pepatah orang putih kan kata seeing is believing kan. Jadi bila kita tulislah dalam surat khabar ke, dalam paper ke, kita kata sungai kita kotor ni, orang tak percaya. Sampailah orang tu tengok sendiri kan, baru dia tengoklah kotor sebenarnya sungai kita. Jadi sebenarnya form ni nak mengajak komuniti secara sukarela untuk menjaga sungai dengan berbakti
menjaga persekitaran sungai lah. Jadi sebab apa-apa yang masuk dalam sungai itu sebenarnya air itulah yang kita gunakan untuk minum air. So sebagai contohnya kalau kat Sungai Langat ni, jadi kata kalau dari bahagian hulu tu kotor, jadi di bawah downstream Sungai Langat ni ke Sungai Semenyih, kita gunakan untuk ambil air yang kita rawat dan gunakan masuk dalam pilih air tu lah. Yang mana yang Haliza tadi tanya mana air tu. Jadi sebenarnya sumber kita tu daripada sungai. Jadi sebab itulah kita perlu pastikan sungai kita tu adalah sentiasa bersih. Jadi itulah dia aspirasi Friends of River Malaysia ni. Jadi kita punya motto Friends of River Malaysia ni adalah beberapa yang kita petik daripada EcoShift. Jadi kita nak action oriented sebab kita nak mengajak komuniti secara suka rela paksa rela ni agak sukar kan. Kita nak keep sustainable ialah kita kena sentiasa benda tu dah menjadi habit. Jadi kita first ni ialah kita action oriented. Jadi kita memang turun sendiri pergi ke tepi sungai. Kita buat aktiviti kudah macam yang Haliza cakap tadi tu kudah. Jadi nanti Haliza bolehlah pilih salah satu sungai yang dekat dengan rumah. Jadi bolehlah turun dan juga membuat aktiviti kudah tu lah, kutip sampah, tebas pokok. Jadi sampah tu yang biasanya kita tengoknya sampah botol lah. Doktor, kita boleh pergi, kita kena bersama dengan persatuan ataupun kita boleh sendiri-sendiri juga? Tak semestinya. Jadi sebenarnya persatuan tu dengan harapannya komuniti tengok macam itu adalah sebagai satu ibadah kan macam Liza cakap tadi. Jadi terpanggil perlu untuk membuat juga di kawasan sendiri. Jadi bila komuniti A buat juga komuniti B, jadi dengan secara tak langsungnya satu Malaysia lah akan mengamalkan satu lifestyle yang sama lah. So kita action oriented, lepas tu kita kata kepada diri kita sendiri, kata I do it first. Jadi dengan harapannya bila orang melihat tu, jadi terpanggil untuk buat sama-sama dan kita start small. Jadi memanglah secara ideanya kan kalau boleh tu nak teruslah sungai tu bersih sekelip mata. But then nak suruh orang buat sekelip mata tu agak sukar. So kita start small, so then bolehlah kita snowballing effect. And then just do it. Jangan tunggu hari ini, jangan tunggu esok, jangan tunggu lusa. Kita buat je apa yang kita mampu untuk menjaga kelestarian sungai kita pada hari ini. Pada saat ini juga. Jadi tak semestinya kadang-kadang kita menjaga kelestarian sungai itu dengan membuat aktiviti pembersihan di sungai, tapi kita kurangkan penggunaan air kita juga pun adalah sebenarnya salah satu cara untuk melestarikan sungai kita, Haliza. Oh, maknanya betul lah bila Islam ajar untuk kita berjimat cermat. Oh, itu adalah salah satu cara untuk memelihara kelestarian sungai. Memelihara kelestarian sungai. Saya jarang menggunakan perkataan kelestarian tu ya. Kasturi, tahulah minyak kasturi. Limau kasturi, lestari, jarang guna, Masya Allah. Kalau bila kita bersama dengan para doktor kan, memang kita akan mendapat perkataan-perkataan yang dengan Dr. Nurida, cara dia. Lepas tu keluar lagi, okey saya nak keluarkan peluru-peluru saya pula Dr. Safari, tak tahan. Ada Hana pula dia nak bagi tahu, Masya Allah. Bila Dr. Hana berkata macam tu, terus saya terfikir aktiviti contohnya Sabtu Ahad kan, dah boleh jadi satu yang boleh dirutinkan seperti mana orang tiap-tiap minggu pergi hiking kan. So tiap-tiap minggu okey ajak anak-anak pergi sungai, okey nak mandi sungai boleh, tapi lepas dah mandi semua macam tu, jom kita buat aktiviti kutip sampah pula. Cara tak langsung mendidik anak-anak untuk menjaga alam sekitar dan menjadi orang yang peduli untuk alam sekitar. So akhirnya lentur dan menjadi orang yang lebih berkasih sayang lah. Tak ada keakuan kan. Seronok macam tu. Jadi tidak semestinya kita berada dalam satu NGO barulah kita nak buat aktiviti seperti ini. Biasanya orang tengoklah macam saya terlibat dalam kemanusiaan yang pergi tempat perang dan sebagainya kan. Jadi adalah satu platform yang seperti ini membuka lagi minda, kita boleh buat aktiviti seperti inilah, ajak kawan duduk lepak kan. Aku stres lah, depressed lah, nak pergilah tempat-tempat yang menenangkan. Jom kita pergi sungai, buat apa kutip sampah. Kutip sampah, betul. Boleh jadi kurus juga, peluh, panas. Kulit cantik macam Dr. Nurida, macam Dr. Hana kan. Lawa je kulit awet muda. Ini filter.
tak filter pun di kejernihan hati tu terkeluar. Sebab apa? Sebab semua ahli panel kita ini nak menjaga alam sekitar, so ia datang daripada hati. Kalau tak, takkanlah sampai lebih 27 tahun pengalaman, ada 12 tahun, ada yang berbelas-belas tahun kan. Jadi ada apa-apa lagi tambahan? Tak ada dah. Thank you. Jazakumullahu khair kepada ahli panel kita pada hari ini. Masya Allah, mereka berkata saya ni bubbly, tapi sebenarnya mereka yang membuatkan saya lebih rasa tenang. Setenang air, jangan disangka ada buaya. Tak ada kaitan. Setenang Bahaya tu. bahaya, buaya bahaya ya, Masya Allah. Especially buaya darat. Dia tak ada kaitan dengan topik kita. Setitis air bermakna. Jadi memang topik pun setitis air bermakna. Jadi forum kita pada hari ini sangat-sangat bermakna. Jadi kita nak anda semua untuk bersama aktif, bersama untuk komen, pandangan mungkin, ataupun ada soalan-soalan yang anda nak tanya. Mungkin belum lahir lagi anda dah terfikir dah. Dahsyat, betapa dahsyat daripada dalam perut. Nak tanya soalan ni, anda boleh komen di ruangan komen di Facebook KASA sekarang, ataupun kalau yang sedang menonton di Facebook Heliza Helmi juga boleh komen dekat sana. InsyaAllah ada rezeki, kita punya tim akan tanya. Saya akan bertanyalah soalan kepada para pendengar kita, insyaAllah. Jadi kita masuk ke pusingan kedua. Sedar tak sedar dah. Saya nak tanya ni. Boleh Tanya tak? saya. Iyalah. Kita je kena tanya kan. Kita ada giliran ni nak tanya ni. Alang-alang ni kita dah berjumpa secara webinar. Haliza kan seorang aktivis kemanusiaan. Jadi dari segi kemanusiaan ni memang dia ada kaitan dengan setitis air. Mungkin Haliza boleh cerita, share experience bagaimana pengalaman dalam melihat pentingnya setitis air kepada semua. Masya Allah. Saya baru nak yang kedua. Apakah ini jarang sekali tuan-tuan perempuan berlaku moderator ditanya soalan. Tentu. Masya Allah. Macam mana? Betul, bila kita pergi misi kemanusiaan, kita akan melihat perkara yang kita mungkin tak dapat lihat di situasi kita. Sebagai contoh, pada tahun, saya lupa lah tahun berapa, maybe 2015 ataupun 2017, waktu itu kita pergi misi bantuan kemanusiaan di Syria. Itu musim sejuk yang terburuk yang pernah berlaku 10 tahun tu, itulah paling terburuk waktu kami pergi. Salji yang turun tu dah macam hujan lebat yang memang macam hujan lebat kita, tapi itu adalah salji. Jadi itu first experience saya mengalami salji yang sebegitu lebat sekali lah. Jadi kita ada pergi ke satu perkemahan ini, memang tempat-tempat pelarian Syria yang sedihnya, Masya Allah. Bayangkan macam contohnya negara kita sendiri. Tetapi kita ini, na'udzubillah min zalilah, kita menjadi pelarian tanpa rela dalam negara kita sendiri. Bayangkan rumah kita orang lain ambil. Akhirnya kita kena duduklah, bukalah kemah dekat mana-mana tempat yang kita duduk dengan tak ada makanan, dengan sejuknya sampai negatif. Kami sendiri memakai pakaian, untuk pengetahuan ahli panel dan semua yang sedang menonton, 5 lapis. Lonjonnya dengan sarung tangan, dengan baju berlapis-lapis, tetap sejuk. Tetapi yang sangat menyentuh hati adalah mereka di sana, terutama kanak-kanak kecil kan, dengan tidak berselipar, tidak berstokin. Mereka letak di celah-celah jari untuk cover terlalu sejuk, sampai saya nampak luka-luka dekat wajah mereka, di tangan mereka kerana terlalu lapar. Jadi ada satu tempat yang saya pergi ni, salji, tapi ada satu tempat tu dah penuh dengan banjir tau. Tak tahulah keseimbangan, mungkin Nahrim kena bantu tengok ke keseimbangan ni adakah ia bencana atau sengsara, macam tu. Jadi waktu tu saya tak belajar lah lagi, hari ni baru belajar. Jadi bencana kan. Waktu tu saya dukung seorang budak dan dia punya banjir tu kira dekat lutut lah. Kira macam tinggi juga dia punya banjir. Jadi apa mereka berkata kat sana adalah ini sebenarnya bukan banjir. Dia asal daripada salji yang turun sangat tebal apabila cair dan jadi banjir, dan air adalah bercampur dengan najis sebenarnya, sebab toilet mereka tu berpuluh ribu orang kongsi dalam 1-2 toilet. Ramai-ramai akan guna toilet itu. Kadang-kadang diorang akan gali daripada tanah untuk digunakan toilet. Ya, tempat pelarian Syria kan. Bila saya dengar, ini air najis je. Jadi apa aku nak buat? Okey, tak apalah, kita kemanusiaan tak sempat fikir semua. Kita rasa macam okey, air kan sebab bersalut tanah. Jadi kita angkat air tanah je lah. Rupanya air bersalut najis. Jadi nak bagi tahu, Masya Allah, bayangkan mereka nak dapat sumber air, apatah lagi sumber air bersih, memang rasa macam tak logik di akal lah. Memang sangat-sangat mencabar. Hatta kami sebagai sukarelawan
kadang-kadang kami kering tekak ni, tak makan kira macam apa, kami breakfast tu simpan lah sampai waktu malam, ataupun kita makanlah apa-apa jajan yang kita bawa untuk tahan lapar. Tapi bayangkan mereka nak minum tu memang nak kata kita ni at least lepas ni boleh buat air kopi ke air teh kan. Tapi tidak pada mereka. Jadi kat situ saya nampak betapa bersyukurnya kita di bumi ni. Mungkin uji dalam 2-3 hari tak ada air pun kita dah rasa nak marah sangat. Tapi mereka minta maaf dengan izin yang air satu hal. Cerita air ini saya ingat pada tahun 2015 mereka takung air hujan. Dan waktu itu ketika saya bagi, bukan saya lah, tim NGO bagi makanan, dan mereka kata waktu tu dalam makanan tu berserta dengan kotak, dia kata kotak pun kami tidak akan buang. Kami tanya kenapa tak buang kotak? Kerana kami akan guna kotak ini dan kami akan koyak kotak ini kepada cebisan-cebisan yang kecil, lalu kami akan rebus kotak ini menggunakan air hujan sebab kami tidak ada air. Kami akan tunggu air hujan turun dan kami akan rebus kotak ini menjadi sup kotak. Itulah makanan yang kami akan suap kepada anak-anak kami kerana kami tidak supply untuk makan pun. Dan tahap yang mereka sembelih anjing, sembelih kucing, itu pun waktu kami datang anjing dan kucing pun dah tak ada. Anjing kucing pun nak makan apa? Jadi saya kata Masya Allah, itu kehidupan memang zaman sekarang yang memang benar-benar berlaku di bumi Gaza, di Syria, di Yaman, di Afrika, tempat-tempat yang saya sendiri melihat dengan depan mata betapa susahnya kehidupan mereka. Dan kita lepas tu bila balik, Alhamdulillah kita dapatlah jalan kehidupan sama, kita boleh makan. Tapi mereka, sebab itu saya rasa isu kemanusiaan, tambahan hari ini pula saya belajar isu alam sekitar, ini semua berkaitan adalah isu peduli ummah sebenarnya. Sebab bila kita tadi Dr. Hana katakan air ini adalah akhirnya kita juga minum kan. Jadi itu adalah isu peduli ummah dan ia perlu bermula bagi saya bila saya dengar untuk pusingan pertama, perlu bermula daripada peduli rumah. Maksud peduli rumah itu adalah untuk kita ajak seluruh ahli keluarga untuk faham berkenaan dengan menjaga alam sekitar. Tapi caranya bagaimana? Aktiviti yang menyeronokkan lah. Pergilah berkelah contohnya dekat sungai, tapi kena buat aktiviti dulu. Kalau nak dapat sesuatu perkara yang best macam ni, ceritalah bagaimana orang-orang di Syria semua tu nak dapat air, setitis air pun susah. Dan pernah terjadi kepada diri saya sendiri lah kan. Contohnya kalau kita pergi travel dan sebagainya, waktu tu memang dah tak ada air. Jadi botol air yang kita bawa tu, air mineral contohnya ataupun drinking water, tinggal setitis. Macam kita setitis lah ni. Itu pun sangat berharga. Kita akan tunggang demi untuk mendapat setitis. Sudah kering tekak. Waktu tu, mana kalau kat Syria, mana ada kedai-kedai nak jual? Waktu tu setitis sangat bermakna sesuai dengan topik. Sebab tu saya dapat merasai, ya Allah, saya pernah menelan setitis tu. Itu memang sebenarnya tak bagi efek apa pun. Tapi kita sanggup telan setitis itu. Jadi bayangkan daripada setitis akan ada banyak titis dan bergiling-giling. Tetapi kalau kita tidak menjaga, saya pula jadi ahli pendek panjang. Okey, tak apa. Tidak apa. Terima kasih di atas soalan itu. Jadi saya what will get back more. So saya akan tanya soalan kepada doktor lah kalau tanya. Bagi soalan seterusnya adalah doktor tentang JPS kan? Apa JPS tu? Jabatan Pengairan dan Saliran. Jadi apakah program yang sedang dilaksanakan oleh JPS dalam proses pelaksanaan? Sebagai contoh yang saya tahu, program Genai Sungai Kebangsaan sebagai contohnya. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan kepada kami tentang projek-projek ataupun program-program yang sedang dilaksanakan. Silakan doktor. Okey, terima kasih Haliza. Seronok dengar kalau Haliza cakap ni memang dia ada faktanya dan timbul juga kesedaran kita di luar sana ada pada tahun 2015 ya. Masih ada orang yang berkeadaan sebegitu rupa, Masya Allah. Okey, jadi kita kembali kepada apa yang kita nak katakan hari ini mengenai program-program JPS mengenai pentingnya air. Dalam jabatan ni kita ada pillars lah, ada pemfokusan kita kepada program-program yang kita akan bangunkan, di mana kita ada beberapa hala tuju, di mana salah satu daripadanya adalah building with nature. Maknanya kita bina bersama alam. Bina bersama alam, di mana contoh yang tadi Haliza dah cakap, Denai Sungai Kebangsaan. Itu adalah program yang memang top sekarang ni di KASA.
itu adalah salah satu program anjuran KASA yang memang dianya mengembalikan sungai daripada terus dimusnahkan ataupun ianya boleh juga kita naik taraf atau mengembalikannya kepada keadaan yang lebih baik. Okey, di ada komponen yang kita fokus adalah make room for water, di mana kita membutuhkan ruang untuk air. Itu yang kita cakap tadi Haliza. Macam Haliza katakan, dia ada kawasan toilet lah, bilik air di mana kat situ semuanya dibuang. Tapi di sini di JPS make room for water tu ada bahagian-bahagian di mana bila kita ada dapat lebihan air, di mana kalau ada lebih air dapat bencana. Jadi kolam-kolam tu memang kita sediakan. Sebab kita dah ada program untuk melaksanakan di mana semua kolam takungan di dalam Malaysia ni diperuntukkan untuk jika berlakunya apa-apa lebihan air yang berlaku. And then yang faktor yang ketiganya yang kita ada program ni menerusi bring back the beaches. Kita nak mengembalikan pantai yang bagus, pantai yang cantik, pantai yang semula jadi, bermacam-macam pantai lah. Itu sebenarnya adalah untuk kita punya eko pelancongan. Kalau saya rasa Aliza pun memang nak pergi ke pantai. Kita ni dah lama tak pergi pantai tau. Saya rasa Dr. Safari, Dr. Hana mestilah rasa bilalah kita ni nak pergi ke pantai kan. Jadi program Bring Back the Beaches ni mengembalikan semula pantai adalah salah satu daripada program yang kita laksanakan di JPS. And then the last one tu dia kata creating with resilience, maknanya mewujudkan ketahanan. Okey, di sinilah salah satu daripada komponen yang telah dianjurkan dan sedang dianjurkan oleh KASA di bawah DSK. DSK is Denai Sungai Kebangsaan. So para penonton semua mungkin boleh tahu saya apa tu DSK. Nanti kan keluar di surat khabar rata-rata semua tu DSK. Tadi saya kata JPS, Jabatan Pengairan dan Saliran. Now kita ada the first topmost tagline DSK di bidang KASA ya. Dr. Hana pun dah cerita tadi bagaimana program-program di sungai, mana beliau adalah salah seorang daripada setiausahanya. Jadi program tersebut, kalau kita tengok program DSK ni, di Malaysia ni kita ada lebih kurang 2,986 lembangan sungai, di mana kita ada sungai utama sebanyak 189 sungai utama. Dia terdiri daripada 95% untuk seluruh negara. Jadi sungai ni kan dia lembangan-lembangan kan sampai puncak-puncak. Kalau kita perhatikan, kita punya punca-punca tu semua daripada Banjaran Titiwangsa. Kalau penonton-penonton semua boleh tengok kan siapa yang nak balik ke sebelah pantai timur tu, memang kita kena merentas sempadan Banjaran Titiwangsa. Di situlah punca-punca air sungai di mana yang kita punya webinar hari ni, setitis air sangat bermakna. Jadi punca setitis air daripada hujan tersebut datangnya apabila hujan daripada atas dan juga sumber air semula jadi. Air semula jadi daripada air terjun, air mata air di kawasan tinggi. Jadi setitis air memang membawa makna. Jadi kalau kita bercakap mengenai program DSK, so sekarang saya rasa penonton dah tahu dah DSK tu apa kan? Denai Sungai Kebangsaan. So Denai Sungai Kebangsaan ni dia berkait rapat dengan kami punya 4 komponen di JPS. Dianya berkaitan dengan konsep mesra alam, mana bina bersama alam. Kalau kita tengok minggu lepas ya Dr. Hana kan program di Sungai Langat last week kan. Betul. Daripada drone tu memang cantik, Masya Allah. Memang cantik. Denai kita tu di mana kita boleh berjalan, kita boleh berkayuh basikal. Tapi saya rasa motor tak ada ya, Dr. Hana? Tak ada, tapi betul. Adalah satu seorang. Tapi saya tengok hari-hari sebab lalu kan depan UKM. Memang dah meriah dah kat situ Doktor. Meriah kan. Jadi kalau kita tengok di sini ya Heliza
Denai Sungai Kebangsaan ni, DSK ni adalah salah satu daripada program yang memang kalau saya tengok usaha Datuk Seri KSU kita ni memang sungguh cantik lah. Kalau kita tengok DSK ni, kalau kita pintas lalu ke belakang Dr. Safari, saya pergi ke belakang balik ya. Di CPS ni kita ada berbagai-bagai kempen. Salah satu daripadanya adalah kempen Cintailah Sungai Kita. Ianya adalah lanjutan daripada program yang kami ada di JPS, dan kebiasaannya penonton-penonton, bila kita ada sesuatu program dalam jabatan tu, kita kadang-kadang kita kena rebranding ataupun rename. Kalau Dr. Safari sampaikan tadi mengenai Nahrim, dia pun buat rebranding nama dia. Sebab dia mengikut arus semasa, keperluan semasa. Jadi kita dah ada berbagai program dalam jabatan, and then kita ada satu program yang terbaru yang baru dianjurkan oleh KASA, di mana saya menyahutlah kepada semua penonton di luar sana, mana-mana yang rasa ingin bersama-sama dengan kami untuk melaksanakan kudap kan, kudap. Dan juga kalau ada yang nak mencadangkan kawasan mereka, kawasan kampung mereka, boleh dijadikan laluan denai DSK lah. DSK. Sebab kalau kita tengok DSK ni, dia ada berbagai-bagai jenis DSK. Dia boleh terdiri daripada jalan turapan macam bitumen tu. Dia ada juga batu kerikil. Dia juga ada tanah, dan juga dia ada dalam bentuk konkrit. Jadi mana-mana kampung-kampung ataupun kawasan-kawasan, sebab saya percaya mesti ada sesuatu kawasan tu memang cantik dan boleh dijadikan kawasan ekopelancongan bagi kampung-kampung tersebut. And then kalau kita tengok Masya Allah, kalau kita tengok saja projek Jabatan Pengarah dan Saliran seperti di Bandar Melaka Bersejarah. Kita nampak dahulu sungai tiada bot, tiada orang yang lalu. Sungai juga dahulu dia kalau belakang kedai, belakang rumah tu, tempat tu lah yang kita sorok, kita tak nak tengok kan. Tetapi sekarang kalau kita tengok di Melaka, dia punya belakang kedai tu dia dah jadi kawasan depan. Jadi betapanya kalau kita tengok di tepi sungai tu, kita perindahkan dia dengan menjadikan kawasan yang lebih utama. Maknanya kita nak jadikan value added. Value added kepada kawasan, bukan depan saja yang kita nak cantik. Biasalah rumah kita nak cantik bahagian depan, tapi belakang tu semualah kita sumbat barang-barang kan. Jadi salah satu konsepnya di Melaka dah terang dah. Ekopelancongan memang dah boosting ekonomi di Melaka. Dan satu lagi yang kalau kita tengok yang ada di Pangkalan Datu, di Kelantan, itu pun ada. And then yang last week saya kata, Dr. Hana pun untuk kawasan Sungai Langat. So itu adalah salah satu daripada program DSK, anjuran KASA, dan dia ada special jawatankuasa betul jawatankuasa. Jadi DSK ni kita boleh katakan, nanti dia tanya macam mana DSK ni, dia boleh juga di laluan sepanjang sungai tu, sama ada kiri atau kanan, ataupun mana-mana badan air atau tepi-tepi kolam yang besar-besar tu kan. Kalau kita tengok tasik-tasik di Putrajaya tu contohnya, kita ada boleh dikatakan namanya denai. Dia ada interlocking pavers untuk kita berbasikal. Dia wujudnya secara semula jadi. Jadi kalau kita tengokkan di Putrajaya, contohnya di wetland, Putrajaya Wetland adalah salah satu daripada small demonstration project. Projek demonstrasi, kalau kita nak kata bahasa saintifiknya, eco-hydrology. Maknanya hydrology which is air, dan eco ni ekosistem. Ekosistem ni dia merangkumi daripada manusia, daripada tumbuh-tumbuhan, daripada haiwan, dan juga sumber-sumber semula jadi. Jadi
Ekohidrologi ni adalah salah satu konsep yang kita bawa di Jabatan Perairan dan Sederan. Dan konsep-konsep ni juga kalau pendengar-pendengar semua daripada luar nak tahu apakah dia konsep ekohidrologi, mungkin Sekretariat dalam ni boleh share dengan penonton apakah itu konsep ekohidrologi, ataupun yang saya perkatakan tadi, bagaimana sesebuah kawasan tu boleh dijadikan pusat demonstrasi ekohidrologi. Di mana ekohidrologi macam tadilah saya kata tadi, berbagai-bagai program yang boleh kita wujudkan. Kalau kita tengok DSK is one of the program, and then kalau kita tengok juga di Putrajaya tu berbagai-bagai program yang telah diadakan di sana untuk memeriahkan lagi kawasan tersebut. So saya rasa itulah dia apa yang perlu kita lihat kalau penonton-penonton semua nak pastikan sama ada dengan tiadanya setitik air ni boleh ke kita hidup, boleh ke kita hidup sehari atau 2 hari. Saya rasa kebanyakannya penonton kita, biar kita kata kita tak ada elektrik kan, jangan kita tak ada setitik air. Saya rasa saya pun cakap macam tu, semua orang cakap macam tu. Jadi those are the thing yang memang kita perlu semaikan melalui DSK ni. Kita ingin menyemaikan rasa tanggungjawab masing-masing, sama ada di peringkat anak-anak, pelajar-pelajar, teenagers dan orang tua dan segala-gala orang lah yang ada akal fikiran supaya kita dapat memastikan kelestarian. Haliza, kelestarian. Hari ini kita dah belajar kelestarian, iaitu kelestarian ni macam mampan lah. Dia sustain, dia cantik gitu kan. Supaya kelestarian untuk kehidupan pada masa akan datang. So itu adalah salah satu daripada program yang kita ketengahkan lah Haliza di peringkat jabatan dan juga di peringkat kementerian, di mana jabatan JPS ni, di mana bahagian pengurusan lembangan sungai ni adalah salah satu ahli yang tetaplah dalam JPS tu bagi memastikan pelaksanaan DSK ini berjalan dengan lancar. Dan juga untuk penonton-penonton semua, saya boleh sharekan maklumat mengenai DSK DSK dalam ruang chat. Mungkin sekretariat boleh share dalam tu dan boleh baca dia punya peruntukan, siapa dia punya ahli-ahli dia dan juga pihak-pihak kementerian yang terlibat, di mana itu adalah maklumat-maklumat yang boleh kita semua baca. Ya Hazriza, saya rasa cukuplah kot saya ni. Saya bagi Dr. Sabari tu, dia dah sengih-sengih dah tu. Okey, terima kasih. Sama-sama. Banyak ni ujian kesabaran kepada Dr. Sapari. Ada soalan sebenarnya untuk Dr. Nolida ni. Daripada Zaini Yusof, dia cakap Assalamualaikum. Saya nak tanya pada Dr. Nolida, macam mana nak mengatasi penduduk yang berhampiran dengan parit dan sungai supaya tak buang sampah ke parit dan sungai? JPS Perak Tengah, air koma. Diorang yang dah Bagaimana nak menghalang? Bagaimana nak atasi penduduk yang buang-buang sampah dekat parit, kat sungai ni? Ya, okey, Haliza dan juga siapa tadi nama dia? Zaini Yusof. Encik Yusof. Okey, dia sebenarnya, okey, saya ni terlibat, saya daripada UNESCO Category 2 Water Center. Saya menjalankan water education. Water education ni adalah pembelajaran air lah, pembelajaran air. Jadi tugas kami, fungsi kami di sana adalah mewujudkan kurikulum pengurusan air. Dia termasuklah daripada A to Z lah, yang mana-mana kita nak ambil itulah dia, kita panggil dia WMC. Jadi bagaimana kita nak mengatasinya supaya orang pergi di tepi sungai tu tidak buang sampah. Satu adalah program kesedaran. Di JPS kita ada program kesedaran kepada stakeholders, penduduk setempat, di mana kita melaksanakan program-program kesedaran. Dianya termasuklah kalau kita nak belajar dari segi projek pembaikan tebing pantai,
projek untuk DSK ke, ataupun projek di mana jangan kotorkan sungai lah. Simple lah, kita cakap cara simple lah. Jadi salah satu daripadanya adalah program kesedaran. Program kesedaran tu dia bukan datang daripada satu pihak saja. Bukan datang daripada satu pihak, dia mesti datang daripada seluruh kawasan, seluruh anggota masyarakat dalam Malaysia. Di mana beberapa kementerian seperti Kementerian Pelancongan, Kementerian Alam Sekitar dan Air, macam kementerian daripada kami, Kementerian Air dan Sumber Asli, Kementerian apa lagi, banyak kan, Kementerian Pelancongan, Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Bandar, JPKT, PBT, semua ada. Jadi kalau ikut daripada projek yang telah projek dan program yang telah dilaksanakan oleh bahagian pengurusan lembangan sungai, memang setiap projek yang mereka laksanakan, mereka ada mengadakan stakeholder engagement. Mana stakeholder engagement ni untuk kita memberitahu kepada penduduk-penduduk di setempat mana keperluan sesuatu perkara tu dimaksudkan, ditujukan, tapi bukan kita saja. Sebab kita di kawasan federal ni, kita memang kita ada undang-undang, kita tak ada undang-undang, kita ada guidelines, kita ada rules, kita ada program, tetapi dia punya pelaksanaan tu jatuh di bawah bidang kuasa negeri. Kuasa negeri di mana kalau kita tengok bahagian-bahagian otoriti di kawasan, katalah Perak lah tadi kan. Contohnya lah ya, kenapa ya? Kita tengok contohnya kalau kita ada pasar malam. Pasar malam tu sebenarnya katalah saya pergi pasar malam atau Haliza pergi pasar malam. Dr. Hana pergi pasar malam. Dr. Safari pergi pasar malam. Kita ada beli barang kan. Kita pun kadang-kadang minum juga air kan. Ada plastik-plastik tu kita bawa balik lah. So those are the thing yang kita kata style yang mana di Jepun tu dia memang dia tanamkan semangat dan juga dijadikan sebagai culture. Kita kena hidupkan kita punya water culture. So sekarang dia ada tagline baru Haliza. Water culture. Water culture. Mana water culture ni dia macam kita punya culture lah. Cara habit kita. Macam mana kita dengan air. Kita dengan air ni bukan sebab kita nak minum air saja. Bagaimana kita mengurus air dari segi kalau jabatan teknikal ni. Bagaimana jabatan teknikal boleh membantu untuk memastikan water culture tu diadaptasi dalam projek-projek tempatan banjir, projek-projek saliran mesra alam. So water culture ni sekarang memang dah ada hidup. Dia satu tagline yang memang kita tengah pertengahkan di mana dianya sangat membantu. Bila kita buat sesuatu perkara, kita mesti memikirkan setitis air yang kita cakap tadi Haliza. Itu Haliza. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nolida. Masya Allah dah boleh tarik nafas. Boleh minum air dulu. Itu yang doktor cakap tadi. Saya saja je masuk lagi satu soalan kat Dr. Nolida. Nak tengok. Tanya okey lah. Okey ke doktor? Satu soalan mudah je dekat doktor. Ceritanya sekarang ada Perak tadi kan terjangkit lepas. Oh ya. Orang Perak ke? Bapa teman orang Kuala Kansar. Oh, Kuala Kuala yang satu saja. Kuala yang satu, Kuala Kangsar. Yes. Oh, tapi saya tak reti bab tu. Tahu Kuala kan. Saya tanya pada Dr. Safari, kualiti air dekat Malaysia ni bersih ke? Dan perlu atau sebenarnya kalau kita tengok perlu penjagaan yang lebih rapi, lebih selamat ataupun sebenarnya memang bersih air di Malaysia ini. Silakan doktor. Okey, terima kasih Saudari Moderator. Soalan tu kalau saya boleh kelaskan kepada dua section, section A dan section B lah. Okey. Alright, satunya section A, apakah kualiti air di Malaysia bersih? Dan keduanya section B kat situ mungkinnya atau perlukah lebih penjagaan supaya ia lebih selamat? Alright, sebelum saya pergi kepada section A, section B tadi Saudari Haliza,
saya rasa seronok sikit tau hari ni. Walaupun dalam keadaan rasa gemuruh ni, sebab Urus Setia telah mengaturkan susunan panel tu cukup cantik. Yang mana terima kasih susunan nombor pertama tu Dr. Nolida. Dr. Nolida ada cerita banyak. Saya ni kira tempek ya tau. Jadi saya lihat kat situ dalam konteksnya susunan tu kerja saya mudah sikit sebab dalam cerita intro takruf teknikal tu Dr. ni dah cerita dah. So saya takruf tempek tambah dekat mana yang ada gaps tu. Alright. Tadi sebelum saya terus kepada section A, section B saya tu saya tambah sikit yang Dr. Nila sebut tadi tu. DSK, fungsi dan peranan DSK tadi tu selain kita nak mewujudkan water culture kepada penduduk sekitaran, kepada rakyat Malaysia keseluruhannya, menjadi mata dan telinga kepada kerajaan, kepada pihak berkuasa, di mana sekiranya ada aktiviti-aktiviti yang melepaskan sisa-sisa yang tidak sepatutnya, ya, contohnya melepaskan sisa-sisa yang tidak dirawat, contohnya orang yang lalu lalang di sepanjang denai sungai ataupun di sepanjang sempadan sungai tadi yang membuat sampah dan sebagainya. Dan masa sama dengan adanya denai sungai kebangsaan ini, ianya juga memberikan satu platform kepada penduduk ataupun kita untuk melihat sungai dekat kawasan depan UKM ni ada pencemaran, dan kita lebih proaktif untuk bertindak sama ada kita melaporkan supaya ianya tidak mengalir dengan cepat dan sampai kepada tempat muka sauk, dan ianya dapat dirawat terlebih dahulu. Kita dapat mengambil tindakan yang lebih awal. Itu antara gagasan sebenarnya kepada pengujudan dasar denai sungai kebangsaan ini. Saya tambah sikit Dr. Nida. Sorry nah. Alright. Sekarang baru saya nak pergi kepada section A, section B. Tadi section A, kualiti air di Malaysia bersih tak? Jawapan ringkas saya sebagai seorang seorang teknikal ataupun hari ini saya nak pergi sebagai rakyat biasa, ianya bergantung. It depends. Manakala untuk soalan section B, perlukah lebih penjagaan supaya ianya lebih selamat? Jawapan ringkas daripada saya, ya. Okey, saya patah balik kepada jawapan saya bergantung tadi. Ya, saya cakap yang tu supaya kita membawa jiwa kita tentang kualiti air sungai ni, ianya bergantung sebab apa? Sebab bergantung kepada kita. Dalam konteksnya kualiti sebenarnya tu depends, sebab ianya bergantung kepada sifat kita membudayakan water culture tadi tu dalam bentuknya kita melihat kepada kualiti dan juga penjagaan sungai. Okey. Saya nak tarik perhatian pendengar semua mengenai, sebelum kita pergi cerita tentang kualiti ni, baik juga saya cerita tentang kita sebut kualiti, kita ukur macam mana kan. Jadi indeks kualiti air yang dibangunkan oleh Jabatan Alam Sekitar Malaysia, satu jabatan di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air juga, ya, ada satu indeks kualiti air yang mengukur tahap pencemaran dan kesesuaian jenis guna air seperti digariskan dalam standard kualiti air negara. Okay, kat situ ada 6 parameter utama. Saya jadi cikgu kimia sekejap. Izinkan saya, cikgu kimia, Safari, oksigen terlarut. Yang keduanya BOD, keperluan oksigen biokimia. Ya. Ketiganya oksigen kimia, keperluan oksigen kimia, tadi biokimia. Keempatnya amonia nitrogen. Kelimanya pepejal terampai, dan juga yang keenamnya adalah pH. Okey. Ceritanya ini adalah kita punya rujukan, ya, rujukan kita. Okey, berbalik semula kepada jawapan saya tadi, bergantung tadi tu. Bergantung ni tak jawab lagi ni, tergantung kan. Tapi tak apa. Tarik nafas kejap. Alright. Okey. Ianya bergantung kepada pelbagai faktor. Antaranya yang pertama, sekiranya faktor yang pertama kedudukan sungai itu sendiri. Kalau sungai dan keduanya ialah faktor demografi tempatan. Saya bawa macam Dr. Nida sebut tadi, saya always suka tempek Dr. Nida kan sebut tentang hidrologi air, kitaran hidrologi air yang mana bermula daripada banjaran tadi tu. Benda tu berada di hulu, jauh di hulu, dalam konteks kualitinya amatlah baik.
dan bersih berbanding sebagainya ia bergerak dalam konteks yang hidrolik karakternya turun sampai ke bawah menghilir. Itu dalam konteksnya lokalitinya. Manakala akibat daripada faktor ataupun demografi tempatan, perkara yang kita perlu tengok kat sini ialah kualiti air kita banyak bergantung kepada kawasan berkenaan seperti aktiviti guna tanah. Ya, aktiviti guna tanah. Perancangan, saya yakin Jabatan Pengenalan dan Saliran membangunkan IRBM, Integrated River Basin Management modul, dan benda tu diguna pakai oleh Jabatan Perancang Bandar dan Desa dalam konteksnya pemakaian dan juga perkongsian kita punya delivery system guna tanah yang berlaku ni. PBT pun sama, perlu menggunakan dapatan-dapatan yang kita hasilkan, KASA hasilkan secara keseluruhannya. Guna tanah, berlakunya pembangunan perumahan, terdapatnya jalan-jalan baru yang mana menyebabkan kurangnya faktor resapan air terus ya, bila lapisan jalan tadi itu daripada lapisan yang tak telap air ya, lapisan bitumen tak telap air. Itu antaranya aktiviti guna tanah yang berlaku. Ya, kepadatan penduduk, faktor yang seterusnya. Ya, semakin banyak penduduk di tepi sungai ya, di kawasan berkenaan, ianya memberikan sedikit sebanyak ada yang masih lagi tidak mengamalkan water culture, dan sama-sama kita didik menjurus kepada berlakunya tak apalah aku buang sikit kot kan, tak ada masalah kot kan. Apalah kiranya sungai ni punya lebar macam Sungai Langat tu 20-30 meter lebar, aku buang sikit je. Tapi benda tu secara terkumpul, berulang-berulang, seorang sebut gini, 10 orang sebut gini, dia akan berulang-ulang dan memberikan impak yang tidak bagus kepada kualiti sungai berkenaan. Seterusnya, aktiviti ekonomi. Ya, aktiviti ekonomi kita cakap kawasan tu adanya kawasan SME, kawasan perkilangan, kawasan perindustrian. Ya, benda tu perlulah dibangunkan seiring dengan dasar dan juga aspirasi kerajaan untuk menyeimbangkan kesemua aktiviti-aktiviti yang berlaku. Dan juga saya mungkin boleh sebut kat sini, faktor kualiti juga berkait rapat dengan faktor sedimentasi. Kita tengok hujan yang turun kadang-kadang tu tidak menentu kan, yang menyebabkan berlakunya tebing-tebing runtuh ya, yang membawa kepada pengaliran kepada di tengah-tengah lokasi sungai tadi itu, yang menyebabkan pergerakan hidroliknya terganggu ya, dan menyebabkan berlakulah hidrolik dispersal dan sebagainya, sehingga kepada berlakunya kesan-kesan yang lain ke atas geometri sungai itu sendiri. Okey, untuk soalan yang section kedua tadi, section B itu pula ya, Saudara Liza, saya fikir jawapan saya ya tadi itu ialah apa tahu? Pandemik COVID-19 banyak memberi pengajaran kepada kita sebenarnya. Okey, saya cuba ringkaskan pandemik COVID-19 ni dengan penjagaan sungai tadi itu ya, perlu lebih penjagaan atau sebagainya, dengan menggariskan 5 elemen kat sini. Saya sebut sebagai 5 R ya, 5 R. R pertama kita ialah reset. Kita perlu reset balik gaya hidup kita supaya gaya hidup kita ni ke arah melihat kepada water culture yang disebutkan tadi itu. Gaya hidup perlu stabil, perlu inklusif dengan maksudnya bukan setakat kita dalam keluarga kita, dengan anak-anak, dengan family, dengan komuniti kita ya. Dan apa yang seperti mana yang kita buat pada hari ini juga. Keduanya, kita perlu respect. Kita respect kepada budaya, kita respect kepada alam, kita respect kepada flora dan juga fauna. Ketiganya, R ketiganya ialah reserve. Reserve kat sini ialah kita reserve kelestarian alam yang kita ada sekarang ni kepada generasi yang akan datang nanti. Manakala R yang keempat ialah kita recalculate. Kita waste dulu sebut recalculating. Kita recalculate, always insaf, recalculate balik. Kalau saya nak sebut ini, recalculate kita punya carbon footprint kita. Ya, kalau kata kita boleh macam kita punya carbon emission melalui kenderaan. Kita recalculate balik sama ada patut kita perlu pergi ataupun kita kumpulkan, nak pergi pasar ni kita kumpulkan dulu, cukupkan list pasar malam punya senarai tu, dan baru kita pergi ya. Kita recalculate kita punya carbon footprint. Dan manakala yang kelimanya ialah kita selalu kena recite ya, kita recite the doa,
ayat suci Al-Quran, Ustaz hadis. Ya, kita ada saya memujuk hadis daripada Datuk Seri KSU yang menjadi suri teladan kepada kami semua, hadis pelestarian alam sekitar supaya memupuk lebih keinsafan kepada kita dalam bentuknya recite kat sini. Saya fikir itulah saya punya penceritaan buat masa sekarang. Terima kasih banyak-banyak Heliza. Cantik penceritaan itu doktor. Masya Allah, jawapan dia adalah bergantung, depends dan juga perlu penjagaan. Memanglah kan. Hatta kalau kita penjagaan muka pun, kalaupun muka kita tak ada masalah pun, kita ada skincare yang perlu dijaga. Kita tak kena cuci muka. Itu muka kita, apatah lagi yang kalau sungai yang daripada hulu sampai ke saya tak reti lah nak cerita yang dia punya teknikal tu. Tapi nak bagi tahu bahawasanya memang dalam kehidupan kita ni diri kita perlu dijaga, apatah lagi sesuatu perkara yang besar yang nak dimanfaatkan pada diri kita sendiri. Dan kita ada 5R itu kena reset gaya hidup kita dengan lebih baik. Lepas tu respect pada budaya alam flora dan fauna. Dan yang ketiga adalah reserve kelestarian alam, ya. Lepas tu recalculate dan recite berdoa. Masya Allah. Terima kasih doktor. Doktor bukan tanpa-tanpa doktor, tapi doktor punya cerita ataupun cara yang tersendiri dalam menerangkan ataupun menjawab soalan-soalan yang diajukan. Dan di sini juga saya ingin mengucapkan tahniah kepada pemenang kita tadi, iaitu Tuan Zaini Yusof, dan insyaAllah nanti organizer pengajuan kita akan menghubungi pihak Tuan untuk mendapat hadiah yang telah dijanjikan, hadiah istimewa kerana telah terpilih untuk bertanya soalan yang mampan. Doktor, mampan. Okey. Soalan kepada Profesor Dr. Wan Hana, kita duk tunggu macam okey. Sempat ke? Kita sempat ke soalan kepada Dr. Hana kita tentang bagaimana persediaan pihak NGO, terutamanya sahabat sungai dalam menjaga sungai di Malaysia. Dan kalau macam orang yang nak terlibatkan tadi ada DSK, kalau boleh macam mana orang nak terlibat sama dalam DSK tu? Orang awam boleh terlibat sama ke? Silakan Dr. Okey, Heliza, saya belum profesor tapi saya mengaminkan doa Heliza. Amin. Okey, jadi Persatuan Sahabat Sungai kita memang bukan setakat saja mengalu-alukan, memang mendoakan sangat keterlibatan komuniti dalam menjaga sungai ini. Jadi ada banyak, kita dah ada beberapa chapter ya, Friends of River masing-masing lah. So fill in the blanks of sungai, kita ada Friends of Langat River yang mana saya dan rakan-rakan akan sentiasa turun. Kita ada Friends of River Melawati, kita ada Friends of River Selaru. Ada macam-macam sungai lah. Yang mana otai-otai Friends of River Malaysia ni memang daripada dulu lagi memang sentiasa orang panggil mencanangkan kelestarian sungai ni. Jadi untuk menjawab soalan tadi, macam apakah persediaan NGO ya, macam kalau nak menjawabnya, kita Friends of River Malaysia ni memang sudah bersedia dan ada modul yang tidak rasmi lah untuk mana-mana komuniti yang ingin membuka chapter sungai mereka. Jadi mereka boleh membuka memohon ya, kalau tak silap kalau di bawah Selangor pun memang sudah ada dah prosedur macam mana untuk memohon untuk membentuk satu chapter Persatuan Sahabat Sungai apa-apalah. Jadi sukalah saya di sini untuk menyarankan tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat sungai manakah yang paling terdekat sekali dengan rumah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi daripada situ kita boleh lihat, kita boleh jadi apa, dekat di hati lah kan, sebab sungai itu dekat dengan rumah. Jadi in a way kita boleh juga kita membantu macam mana apakah peranan yang kita boleh lakukan untuk memelihara sungai yang dekat dengan rumah kita lah. Because any contribution regardless of how small it is still a contribution kan. Jadi sukalah juga saya nak wrap up tadi Dr. Nurlida kata dengan Dr. Safari kata kan. Sebab dia ada banyak elemen yang untuk menguruskan sungai dengan baik ni kan. Kalau kita lihat daripada segi teknikalnya ialah kerajaan, industri dan juga pemegang taruh. Tapi itu semuanya ialah topi yang dipakai daripada pukul 8 sampai pukul 5 petang kan. Maksudnya itu adalah pekerjaan. Tapi bila balik rumah kita dah jadi public. Jadi secara research dia pun mengatakan ialah bahawa sebenarnya peranan public itulah yang memainkan peranan dalam kelestarian sungai. Sebab saya rasa kerajaan kita, agensi JPS, Nahrim, KASA sendiri telah melakukan banyak aktiviti yang untuk memelihara kelestarian sungai, tapi akhirnya balik juga kepada
public sebab kita sebagai kerajaan pun kita akhirnya kita adalah sebagai public jugalah. So mainnya ialah public itulah fungsinya Friends of River Malaysia ni dalam membantu community bagaimana untuk melaksanakan aktiviti, bukan setakat saja melaksanakan untuk one time ya, untuk supaya benda tu ialah konsisten pada zaman kita dan juga pada zaman anak-anak nantilah. Saya juga sukalah juga untuk highlightkan ialah bahawa bukan setakat sahaja NGO macam Friends of River Malaysia ni marah sungai-sungai lain. Saya asyik duduk Sungai Langat je. Asal Sungai Langat dekat dengan rumah, dekat depan UKM kan. Bukan setakat saja NGO dan juga agensi kerajaan, ada banyak juga pemegang taruh lain seperti operator air, operator air sistem pun sudah banyak. Dan ada banyak juga syarikat lah yang memang concern kepada sungai ni, sebab macam mana apa-apa pun kan, macam Haliza cakap tadi, apa-apa pun kita perlukan air kan. Kalau tak ada gadget mungkin bolehlah kot hidup. Tapi kalau tak ada air tu susahlah kan. Jadi banyak ada NGO, bukan NGO, syarikat-syarikat yang memang menjalankan CSR dalam memelihara sungai ni. Jadi bagi mana-mana komuniti yang berminat bila dah identify sungai tu, cepat je kan untuk Google Map. Jadi bolehlah melawat website kami friendsofrivermalaysia.com. Bolehlah tengok aktiviti apa-apa yang kami ada. Instagram pun ada, mungkin tak banyak lagi entry dan taklah sebanyak pengikut macam Haliza ada 2 juta. Adalah 6 orang tu pun at least you know. Haliza jadilah Friends of River Malaysia Instagramnya. Kita ada juga Facebook yang mana kita juga sentiasa update lah apa-apa aktiviti yang kita lakukan dalam media sosial tersebut. River Malaysia. Ya, .com. Baru saja tu dilancarkan. Ni kalau search dekat Google, Facebook pun ada juga kan? Ada. Instagram pun kita ada. Instagram pun ada. Adakah sama ke Friends of Klang River Basin, Friends of sini, Friends of itu ke sekali? Itulah dia chapternya. Jadi Friends of River Malaysia ni kiranya payung utama. Jadi dekat bawah tu dia ada chapter-chapternya. Chapter untuk setiap sungai lah. Oh, okey. Jadi Haliza dah identify belum sungai apa yang paling dekat dengan rumah? Sangat. Yang disebut tadi tu. Sungai Langat je. Kiranya kita satu lembangan lah ya. Rasa bolehlah kita set up untuk pergi buat apa-apa yang patut. Tapi nak tanya, adakah sebenarnya dekat sungai tu kita boleh ke buat sebenarnya apa orang kata riadah dengan family berkelah? Ataupun sebenarnya memang sungai ni tak sesuai untuk buat berkelah sebenarnya? Mana tu Dr. Nolida? Sebab sebelah sungai tu, sungai kan dia ada buffer zone dia tu mengikut kelebaran sungai tu ialah sebenarnya di bidang kuasa JPS kan Dr. Nolida kan? Ya, sebenarnya kita boleh je duduk mana-mana nak berkelah kan. Tapi saya rasa kita kena behave lah. Maknanya tak salah, tak ada orang nak tangkap pun. Kita berkelah tu cuma kita pastikan kita tak tinggalkan sampah kita. Jadi bila adanya berkelah tu sikit-sikit tu adalah komuniti dia tu. Cuma untuk penjual-jualan tu mungkin tidak sesuai lah. Boleh refer kepada buku panduan yang saya dah kata saya ada share dalam chat box tu. Dia ada panduan-panduan dia. Jadi alang-alang Dr. Nolida, kita dah sampai kita nak mungkin 1 minit daripada ahli panel kita untuk simpulkan daripada titis air bermakna. Kita bermula daripada Dr. Nolida dulu. Okey, terima kasih Haliza. Okey, hari ni mungkin kita belajar mana titis air tu dia adalah khazanah negara. Ianya perlu dijaga. Penjagaan alam sekitar tu bagi ekosistem yang mampan tu memang mahal harganya sebenarnya. Tetapi dianya sangat berbaloi kalau kita spend kita punya duit tu untuk generasi akan datang. So itu saja Haliza. Terima kasih. Ringkas, padat dan deep, tertusuk pada hati. Dia punya starting dengan cerita tu kan dah panjang Dr. Safari kan. Dr. Safari kena pendek juga. Dia tak balik. Ada gap kot. Silakan rumusannya. Terima kasih sebagai moderator sekali lagi. Okey, saya dah diberi mandat untuk pendek.
Dan sekali lagi bersyukur sebab ikut belakang Dr. Nurida, kan? Saya sudahi dengan satu pantun. Terlebih air bencana, terkurang air sengsara. Setitis air memang bermakna jagalah sumber air kita. Itu daripada saya. Terima kasih. Masya Allah. Pantun luar biasa betul. Ini memang depan Dr. Nolida dia buat kejutan daripada nak buat apa tak apa. Ya, tak aci. Saya dah blank dah ni. Oh, saya ke? Betul. Oh, okey. Itulah Dr. Safari punya pantun membuatkan saya blank. Kalah dah lah macam ni Dr. Safari. Saya yang kalah ni. Jadi bagi pihak Friends of River Malaysia, saya mengalu-alukanlah apa ya panggil keterlibatan komuniti dalam memelihara memelihara sungai. Tengok memang nervous betul lah jadi dengan ni. Dengan pantun Dr. Safari. Untuk memelihara kelestarian sungai. Jadi sama-samalah kita berganding tenaga untuk memastikan sungai kita masih boleh digunakan sehinggalah ke anak cucu kita. Nanti kita tak naklah anak cucu kita kata ni nenek kita punya pasal ni. Masya Allah betul. Sebab kalau saya pernah pergi ke Jepun sendiri pun airport sampai tak jumpa sampah. Dekat dia punya toilet pun memang tak jumpa sampah. Apatah lagi sungai dia memang bersih kan. Itu negara yang komunitinya banyak yang non-Muslim. Jadi kita negara Malaysia yang banyak Muslim sepatutnya lagi kena mencontohi sebab itu adalah salah apa tu orang kata portray keindahan Islam itu sendirilah. Betul. Jadi insyaAllah mudah-mudahan ramai yang boleh mengikuti kita punya Facebook Kementerian Alam Sekitar dan juga Air KASA dan juga Friends of River Malaysia support ramai sahabat sungai. Betul. Support please. Jangan lupa GPS itu adalah Jabatan Pengairan dan Saliran dan di SK adalah Denai Sungai Kebangsaan. Hari ini memang barokah sebab dia ya alhamdulillah yang dapat point lah kalau ada soalan tu dapat dijawab dengan berjaya sebab kita mempunyai guru-guru mulia pada hari ini sangat-sangat penuh bermakna tentang tajuk kita hari ini setitis air bermakna. Jadi jangan lupa untuk like Facebook dan juga ikuti juga di Instagram dan yang paling penting adalah ini adalah merupakan tanggungjawab kita. Kalau kita rasa alah tak apa kita ni sikit je sungai tak naik. Kalau kita rasa macam tu dan ramai lagi yang beratus-ratus orang beribu-ribu orang buat perkara yang sama akhirnya kita tak akan dapat menikmati. Lepas tu yang marahnya siapa? Marahnya kita juga yang marah. Kita yang buat kita yang marah. Jadi lepas tu bila kita marah, kita stres, anxiety, depressed. Lepas tu kena keluarkan duit jumpa doktor. Ada panjang cerita dia. Jadi tak nak panjang cerita, jagalah alam sekitar kita insyaAllah. Jadi saya Liza Helmi, mohon ampun, mohon maaf sekiranya berlaku kekurangan dan kelemahan daripada saya. Dan insyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam. Terima kasih. Terima kasih.